Hai, selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini dan harap anda sentiasa sihat. Jadi dalam video ini, kami akan membincangkan tentang topik bab 3 Sejarah Tingkatan 5 KSSN, iaitu bertajuk Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Tapi dalam video ini, kami hanya akan mengupas tentang topik 3.3, iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, secara ringkasnya, subtopik 3.3 ini hanya terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu institusi Yang di-Pertuan Agong, kedudukan Yang di-Pertuan Agong dan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi, mostly dia akan cerita pasal Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Jadi tak perlulah nak stres ya, kita belajar sejarah, belajar sama-sama, skor untuk SPM bersama-sama. Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada 1957. Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah 9 buah negeri dalam persekutuan. Antara negerinya ialah Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan-Peraturan Majlis Raja-Raja. Seiring dengan kewujudan jawatan Yang di-Pertuan Agong, jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong juga diperkenalkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Jadual di bawah merupakan senarai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang pertama sehingga ke-16. Seterusnya, kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Dalam bab 1 bahagian 4 Perlembagaan Persekutuan, Perkara 32, maka hendaklah ada seorang ketua utama negara bagi persekutuan, digelar Yang di-Pertuan Agong, yang hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan, dan yang tidak boleh dikenakan apa-apa jua pun prosiding di dalam mana-mana mahkamah kecuali di dalam mahkamah khas yang ditubuhkan di bawah bahagian 15. Isteri Yang di-Pertuan Agong hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain di dalam persekutuan selepas Yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun, tetapi boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya melalui surat yang ditandatangani sendiri olehnya yang ditujukan kepada Majlis Raja-Raja, atau boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-Raja, dan hendaklah berhenti memegang jawatan apabila berhenti menjadi raja.
Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat daripada Jemaah Menteri. Manakala kalau di dalam kuasa perundangan, yang di-Pertuan Agong memperkenalkan sesuatu undang-undang yang melalui proses pemetangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi di bawah kuasa perundangan there's 4 point, yaitu persidangan parlimen, agama, hak dan keistimewaan, dan terakhir sekali adalah perisytiharan darurat. The first point is persidangan parlimen. Jadi yang di-Pertuan Agong ini mempunyai kuasa memanggil parlimen untuk bersidang. Dan baginda juga mempunyai kuasa untuk memberhentikan persidangan tersebut. Baginda juga berkuasa dalam membubarkan parlimen. For information, kalau membubarkan parlimen bermaksud kita akan mengadakan pilihan raya. Point is persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memanggil parlimen bersidang. Selain itu, baginda juga mempunyai kuasa untuk memberhentikan persidangan tersebut dan mempunyai kuasa dalam membubarkan parlimen. For your information, membubarkan parlimen bermaksud kita akan mengadakan pilihan raya secepat mungkin, dan pilihan raya adalah election day. The one is agama. Agama, religion, or in Chinese is 宗教. Jadi dalam negeri seperti Pulau Pinang, Sarawak, Sabah, wilayah Persekutuan dan Melaka, ketua agama Islam mereka adalah yang di-Pertuan Agong. Manakala di negeri lain, ketua agama Islam mereka adalah sultan atau raja. Ketua agama Islam mereka adalah yang di-Pertuan Agong. Manakala di negeri lain, ketua agama Islam mereka adalah sultan atau raja. Jadi poin yang ketiga adalah hak dan keistimewaan. Di Sarawak dan Sabah, yang di-Pertuan Agong bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Dan baginda juga bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. We have reached the last point. The last point is perisytiharan darurat. If you don't know what is darurat means declare emergency, or in Chinese is 紧急时刻. Jadi, yang di-Pertuan Agong boleh membuat perisytiharan darurat. Tapi baginda mesti memastikan bahawa adanya keadaan yang akan mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Jadi seperti baru-baru ini, contoh lain kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong selain kuasa perundangan dan kuasa eksekutif ialah kuasa kehakiman dan kuasa pengampunan. So first thing first, I'm going to talk about kuasa kehakiman, then I'm going to move to kuasa pengampunan. So bagi kuasa kehakiman, yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri setelah mendapat persetujuan ataupun setelah mendapat pertimbangan daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan setelah berunding dengan Majlis Raja. Terdapat beberapa hakim Mahkamah Atasan iaitu Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Persekutuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. So second, which is kuasa pengampunan. Bagi kuasa pengampunan pula, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada yang di-Pertuan Agong dalam hal jenayah di wilayah Persekutuan. So baginda akan bertindak setelah mendapat nasihat daripada lembaga persekutuan. Di samping itu, baginda juga mempunyai kuasa ataupun hak untuk menangguhkan, mengampunkan ataupun meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera ataupun Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan.